Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'satik warazuna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qalisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita, dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang disuruh olehnya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya, sebagaimana yang dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Iaitu pada malam ini kita masuk pada bab yang baru. Bab yang baru iaitu bab yang ke-14 berkenaan dengan adab-adab puasa. Adab-adab puasa. Jadi bab yang ke-14 ni, yang ni adab-adab puasa ni, yang mana di sini nanti Imam Ghazali akan jelaskan berkenaan dengan puasa, sama ada puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa yang wajib dan juga perkara-perkara yang berkaitan puasa yang sunat. Jadi puasa ini sebagaimana yang kita maklum dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disebut dalam hadis, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yakni perisai bagi orang-orang yang bertakwa, perisai bagi orang yang beriman. Yang mana dengan puasa itulah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita jangan sekadar berpada dengan puasa yang wajib saja. Jangan sekadar berpada dengan puasa yang wajib saja, bahkan mestilah juga mengambil peluang untuk melakukan puasa-puasa sunat yang disunnahkan. Maknanya selain daripada puasa yang wajib yang nanti akan dijelaskan, kita juga dituntut untuk memperbanyakkan puasa-puasa yang sunat. Kalau kita nak dapat kedudukan orang-orang yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebelum ni, bab-bab yang sebelum ni Imam Ghazali dah sebut orang yang salim, orang yang rabih, orang yang qasir. 3 peringkat manusia tu. Orang yang salim ni orang yang selamat, yakni orang yang hanya buat yang wajib saja, meninggalkan yang sunat. Kemudian orang yang rabih, orang yang beruntung. Beruntung ni makna kata bukan sekadar dia buat yang wajib, bahkan dia buat yang sunat, di samping dia meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ini orang yang beruntung, orang yang rabih. Sementara orang yang ketiga, orang yang qasir, orang yang rugi. Rugi ini dalam arti kata yang wajib dia, wajib pun dia orang kata apa? Istilahnya celup-celap.
Istilah celup-celap ni, kejap buat, kejap tak buat. Yang wajib. Waktu dia rajin dia buat, waktu dia malas dia tinggal. Apatah lagi yang sunat. Jangan haraplah. Kalau yang wajib pun macam tu, kejap ada, kejap tak ada, kejap buat, kejap tak buat, apatah lagi yang sunat, memang haruslah, memang tak buat lah. Jawab dia. Kalau macam tu, bagaimana nak diharapkan dia meninggalkan maksiat? Kalau yang wajib dia abaikan, begitu juga yang sunat. Jadi orang ni adalah orang yang qasir, orang yang rugi. Oleh itu kata Imam Ghazali, tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Tak patut bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, tak patut kalau hanya dia puasa pada bulan Ramadan saja. Setahun sekali saja dia puasa. Puasa lain-lain dia tak ambil bahagian. Dia hanya tunggu puasa Ramadan saja. Sampai bulan Ramadan dia puasa. Bulan-bulan lain dia ditinggalkan. Tak patut. Tak patut, tak wajar bagi orang beriman, orang yang bertakwa hanya sekadar berpuasa pada bulan Ramadan saja. Jadi kalau seseorang itu dia hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja, puasa-puasa yang lain ditinggalkan, maka bermakna engkau telah meninggalkan, merebut keuntungan dengan puasa sunat. Mana kalau dia hanya puasa yang wajib saja, yang sunat-sunat dia tinggalkan dengan alasan itu sunat saja. Alasan dia itu sunat saja, maka dia telah meninggalkan satu keuntungan yang besar. Dia telah meninggalkan satu keuntungan yang besar. Maknanya dia tak akan dapat pangkat orang yang rabih tadi, orang yang beruntung. Ketika mana dia sewenang-wenangnya meninggalkan perkara yang sunat. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Jadi orang yang hanya berpada dengan puasa yang wajib, meninggalkan puasa yang sunat, maknanya orang ini seolah-olah dia meninggalkan peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Dalam syurga Firdaus. Oleh kerana itu kata Sayyidina Ka'ab bin Ahbar, tidak ada syurga yang lebih tinggi daripada syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi sekali berbanding syurga-syurga yang lain. Jadi kalau orang yang meninggalkan yang sunat sekadar melakukan yang wajib, maka dia sudah meninggalkan satu tingkatan yang tinggi, iaitu syurga Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Nanti seseorang yang dia hanya berpada dengan puasa yang wajib, kemudian dia meninggalkan puasa yang sunat, di akhirat nanti dia akan menyesal apabila dia melihat pahala orang-orang yang rajin berpuasa sunat selain daripada puasa yang wajib. Ketika itu dah tak boleh nak buat apa dah. Nak balik ke dunia pun dah tak boleh dah. Dunia dah tak ada dah. Nak balik macam mana? Jadi menyesal, keluar air mata darah pun tak ada guna pun. Satu duit, satu sen pun tak ada guna. Jadi kalau nak menyesal tu, menyesal sekarang. Kalau nak menyesal sekarang. Menyesal macam mana? Selama ni tak buat puasa sunat. Jadi mulai daripada saat dan ketika ini, berazam untuk mula buat puasa yang sunat selain pada puasa yang wajib. Biar menyesal sekarang tak apa, jangan menyesal di sana nanti. Yang mana pahala puasa sunat ini, ketika mana di sana nanti dilihat seolah-olah bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit, maknanya banyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang sentiasa istiqamah melakukan puasa yang sunat. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, yakni orang yang buat puasa sunat tadi, selain daripada buat puasa yang wajib dan meninggalkan maksiat. Mereka ini kedudukan mereka, martabat mereka lebih tinggi
daripada orang yang sekadar berpada dengan puasa yang wajib, kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Pada darjat yang tinggi sekali. Jadi dikatakan orang ini berada pada puncak syurga Ailiyin. Pada puncak syurga Ailiyin. Ini maknanya jangan sekadar berpuasa yang wajib saja, bahkan juga ditambah dengan puasa-puasa yang sunat. Kerana puasa-puasa yang sunat itu ada kelebihan-kelebihannya yang tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis oleh baginda Nabi SAW. Antaranya disebutkan dalam satu riwayat, yang mana di dalam syurga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Di syurga nanti ada satu pintu, satu bab yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang sentiasa berpuasa sunat pada hari Jumaat misalnya, dia akan masuk melalui pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan itu. Itu kelebihan orang yang berpuasa puasa sunat. Sebagai satu contohnya. Begitu jugalah sunat-sunat yang lain. Misalnya orang yang melakukan solat sunat duha, nanti di dalam syurga nanti ada satu pintu yang namanya pintu duha. Jadi seseorang tu dia akan masuk syurga melalui pintu duha itulah. Maknanya kalau dia banyak melakukan solat sunat duha, dia akan masuk pintu tu. Kemudian di samping tu dia banyak melakukan puasa sunat, misalnya hari Jumaat dan sebagainya, maka dia akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan tu juga. Semua pintu itu menuju ke syurga. Jadi orang yang tak puasa sunat, orang yang tak melakukan solat sunat duha misalnya, maka dia tak akan dapatlah masuk melalui pintu-pintu tersebut. Maknanya nanti di akhirat nanti seseorang itu akan dipanggil untuk masuk melalui pintu-pintu syurga berdasarkan kepada amal kebajikan yang dilakukan di dunia, sesuai dengan apa yang dia lakukan amal ibadahnya di dunia nanti. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maknanya sepanjang tahun itu ada hari-hari tertentu yang mempunyai kelebihan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, dan mempunyai ganjaran yang sangat besar, yakni bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi hari-hari yang ditentukan yang mempunyai kelebihan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, mempunyai satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau orang yang merebut peluang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, dia akan mendapat banyak keutamaan, kemuliaan. Dia akan mendapat banyak pahala dan kelebihan-kelebihan yang lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari-hari itu ialah hari apa? Hari-hari itu ialah yang pertama, hari Arafah. Hari Arafah iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maknanya tiap-tiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah, bermakna pada hari Arafah, disunatkan berpuasa bagi orang yang tak mengerjakan haji. Bagi orang yang tak mengerjakan haji, tak pergi buat haji, maka disunatkan orang ini berpuasa pada 9 Zulhijjah, ini pada hari Arafah. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah itu banyak kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Antaranya orang yang berpuasa pada hari Arafah tu 9 Zulhijjah tu, antaranya disebutkan dalam hadis, menghapuskan dosa-dosa kecil dia selama 2 tahun. Dosa-dosa kecil yang dia buat selama 2 tahun tu terhapus dengan dia melakukan puasa sunat pada hari Arafah. 2 tahun, bukan 2 hari, bukan 2 jam, 2 tahun. 2 tahun tu banyak mana dosa-dosa yang kita dah buat, sedar ke tak sedar ke, kan? Maka dosa-dosa itu akan terampun ketika mana seseorang itu melakukan
puasa sunnah pada hari Arafah, yang ini 9 Zulhijjah. Jadi orang yang tidak melaksanakan haji pada ketika itu disunatkan bagi dia untuk berpuasa sunat pada hari Arafah. Jadi bagi orang yang sedang melakukan haji, tak disunatkanlah untuk berpuasa sunnah pada hari tersebut. Kerana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji itu lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Jadi peluang untuk berpuasa sunat hari Arafah ni bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Mana Allah dah sediakanlah, oleh kerana dia tak dapat peluang mengerjakan haji, dia tak dapat kelebihan-kelebihan yang lain, maka Allah berikan kelebihan pada dia kalau sekiranya dia berpuasa sunat pada hari Arafah tu. Dia akan dapat kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Jadi puasa sunat pada Arafah ni menghapuskan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua, puasa sunat yang kedua ialah hari Ashura, yakni 10 Muharram. Pada hari Ashura, pada 10 Muharram, disunatkan juga berpuasa. Selain daripada itu, disunatkan juga puasa sunat pada hari Tasu'a 9 Muharram. Bahkan kalau nak lebih baik lagi, mula daripada 1 Muharram tu, 1 Muharram sampai 10 Muharram, itu lebih baiklah. Jadi kalau tak dapat puasa awal 10 hari pertama bulan Muharram tu, paling-paling puasa pada 9 Muharram, hari Tasu'a, dan juga 10 Muharram, hari Ashura tu, hari Ashura. Jadi kalau tak dapat nak puasa pada 10 hari pertama tu keseluruhannya daripada awal sampai 10 Muharram, maka setidak-tidaknya 2 hari ini jangan ditinggalkan. Setidak-tidaknya 2 hari ini jangan ditinggalkan. Kerana dialah hadis Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari yang amalannya lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ini yang bulan Zulhijjah tadi. Kemudian Muharram. Kemudian Muharram. Jadi 10 Muharram tu, 10 pertama daripada bulan Muharram tu juga disunatkan puasa. Kalau tak dapat 9 dengan 10 Muharram. Jadi orang yang puasa pada hari tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, maknanya menghapuskan dosa-dosa kecil dia selama setahun sebelum tu. Setahun sebelum dia berpuasa tu, dihapuskan dosa-dosa kecilnya oleh Allah SWT ketika mana dia berpuasa pada hari tersebut. Jadi berkenaan dengan puasa pada bulan Muharram ni, ada satu hadis yang lain yang mana disebutkan puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Ini tahajud, bangun malam, qiyamul lail. Jadi maknanya puasa pada bulan Muharram ni setelah mana puasa Ramadan. Maknanya kelebihan dia tu setelah mana puasa Ramadan. Mana setelah puasa Ramadan, puasa yang paling baik itulah pada bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, yakni puasa 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah tadi. Maknanya satu bulan bermula daripada satu bulan lah. 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah.
Yang mana disebutkan dalam riwayat, tidak ada hari yang amalannya di dalamnya itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dan juga dikatakan puasa sehari pada hari-hari itu sama dengan puasa setahun. Dan orang yang melakukan solat pada malam-malam hari-hari tersebut seperti dia solat pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Al-Qadar. Ini antara kelebihan-kelebihan yang disebutkan. Kemudian yang keempat, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram yang disebutkan tadilah. Maknanya kalau tak dapat 10 hari yang pertama bulan Muharram, ambil 9 dengan 10 Muharram. Sebegitu juga bulan Zulhijjah tadi, kalau tak dapat 10 hari yang pertama tu, paling-paling 9 Zulhijjah, hari Arafah tu. Puasa sunat pada hari tersebut. Kemudian yang kelima ialah puasa pada bulan Rejab. Bulan Rejab dah lepas, dah masuk Syaban dah. Bulan Rejab, maknanya puasa pada bulan Rejab. Sama ada puasa penuh ataupun puasa pada hari-hari tertentu pada bulan Rejab tu, contohnya Isnin, Khamis, Jumaat, ataupun awal bulan dan awal bulan, ujung bulan, ataupun pertengahan tu, ataupun paling-paling puasa Isnin, Khamis dan Jumaat lah paling-paling pada bulan Rejab tu. Kalaupun tak puasa penuh. Kemudian puasa pada bulan Syakban. Ni dah masuk bulan Syakban. Kalau dah bulan Rejab dah lepas, mula balik pada bulan Syakban untuk puasa puasa sunat pada bulan Syakban tu. Sama ada Isnin, Khamis, Jumaat. Paling-paling lah Isnin, Khamis, Jumaat. Kerana Rasulullah SAW sendiri banyak melakukan puasa pada bulan Syakban ni selain pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, iaitu ada 4. Bulan-bulan haramnya ada 4. 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang tunggal, iaitu bulan Rejab. Ini disebut bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram tu ada 4. 3 bulan tu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan yang tunggal, iaitu bulan Rejab. Bulan yang kita dah lepas tu, bulan Rejab. Ini maknanya ini ikut kiraan apa? Kiraan setahun. Hari-hari dalam setahun. Hari-hari dalam setahun tu ada inilah, ada 7 puasa yang disunatkan. Kemudian di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa. Kalau tadi ikut hitungan tahun, yang ini pula ikut hitungan bulan, tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Iaitu yang pertama awal bulan. Awal bulan. Tiap-tiap awal bulan dia berpuasa. Berpuasa sunat pada tiap-tiap awal bulan. Kemudian kecuali awal bulan yang diharamkan puasa lah. Masuk 1 Syawal nak puasa, tak boleh nak puasa 2 Syawal. Kira awal bulan jugalah tu, 2 Syawal tu. Kemudian pertengahan bulan. Pertengahan bulan.
Kemudian akhir bulan. Akhir bulan. Jadi hari-hari yang mempunyai keutamaan dalam sebulan tu, permulaan dia, pertengahan dia dan juga ujung dia. Akhir bulan. Nah, ini yang disunahkan. Jadi kalau pertengahan tu 13, 14 dan juga 15. Tiap-tiap bulan Hijriah 13, 14, 15. Itu pertengahan bulan. Kemudian yang keempat. Yang keempat tu hari-hari putih. Ini yang disebut hari-hari putih. Hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Kerana pada ketika itu saat bulan purnama, bulan penuh. Maka disebut hari-hari putih, iaitu 13, 14 dan juga 15. Yang ini disebut hari putih. Kemudian di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, iaitu hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Ini dah disebutkan sebelum ni. Hari Isnin, hari Khamis dan juga hari Jumaat. Jadi kalau setiap-tiap minggu diperbanyakkanlah berpuasa pada hari Isnin, hari Khamis dan Jumaat. Dan hari Jumaat itu tak boleh ditunggalkan semata-mata hari Jumaat kalau tak puasa hari Khamis. Ini kita dah sebutkan sebelum ni. Kalau nak puasa Jumaat, mesti puasa hari Khamis dulu, baru puasa Jumaat. Kalau tak puasa hari Khamis, nak puasa juga hari Jumaat, kena puasa hari selepas tu juga, iaitu hari Sabtu. Tak boleh dibiarkan Jumaat tu semata-mata ditunggalkan, berpuasa pada Jumaat saja tanpa didahului oleh puasa hari Khamis ataupun disudahi dengan puasa hari Sabtu. Jadi dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari ini kerana banyak ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Maka puasa pada hari Isnin, hari Khamis dan Jumaat adalah mengkifarahkan dosa seminggu. Jadi orang yang puasa Isnin, Khamis, Jumaat tu mengkifarahkan dosa dia selama seminggu. Apa dosa kecil yang dia buat pada selama seminggu tu dikifarahkan, dihapuskan oleh Allah SWT dengan sebab dia puasa Isnin, Khamis dan Jumaat. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Kalau puasa permulaan, pertengahan, akhir dan juga hari putih ni menghapuskan dosa selama sebulan, iaitu dosa-dosa kecil. Ni dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat nasuha. Dosa kecil ni boleh terhapus dengan amalan-amalan sunat. Antaranya adalah berpuasa. Itu dosa kecil. Jadi banyaklah amalan-amalan yang kalau dibuat menghapuskan dosa kecil. Maknanya oleh sebab tu amalan-amalan sunat kita jangan tinggal. Sebab daripada amalan yang sunat itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam pusingan tahunan tadi. Puasa kalau dosa-dosa setahun tu sebagaimana yang disebutkan tadilah, maknanya puasa dalam hitungan setahun. Contohnya tadi puasa pada hari Arafah, menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dan lain-lain. Kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis sangat suka berpuasa khususnya pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Maknanya dalam hitungan mingguan Rasulullah SAW suka berpuasa pada Isnin dan Khamis, selain pada Jumaat lah. Kerana apa? Kerana disebutkan dalam hadis sesungguhnya kedua-dua hari itu, kata Rasulullah, adalah hari di mana amal-amal kebaikan diperlihatkan
kepada Allah Ta'ala. Maknanya seseorang yang melakukan amal ibadah dia pada seminggu tu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Maka oleh kerana itulah kata Nabi SAW, aku nak amalku diperlihatkan ketika mana aku sedang berpuasa, iaitu puasa pada Isnin dan juga puasa pada hari Khamis. Dan Nabi SAW lahir juga pada hari Khamis. Maka dengan sebab itu juga Nabi SAW suka berpuasa pada hari Isnin. Dengan sebab itu Nabi SAW suka berpuasa pada hari Isnin. Jadi pada hari Isnin dan hari Khamis, setiap amal ibadah hamba-hamba Allah Ta'ala, orang yang beriman akan diperlihatkan kepada Allah SWT pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan jima' saja, tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Di sini Imam Ghazali nak menyatakan bahawa jangan kita ingat puasa itu hanya tinggal makan, tinggal minum, tinggal jima'. Ini bagi orang yang sudah berkahwin saja. Tetapi puasa itu adalah lebih luas lagi daripada itu. Jadi maknanya puasa ni luas. Pengertian dia, konsep puasa ni lebih luas daripada sekadar apa yang difahami oleh kebanyakan orang, iaitu kalau siapa tinggal makan, tinggal minum, tak makan, tak minum, tak jima', dia anggap tu dah puasa. Itu belum lagi memenuhi maksud puasa yang sebenar. Kalau sekadar tinggal makan, tinggal minum, tak jima', kanak-kanak pun boleh buat, budak kecil pun boleh buat. Betul tak? Waktu kita bulan Ramadan, kita puasa, anak kita kecil-kecil pun ikut puasa kita juga. Sebab tak ada orang nak teman dia makan, maka dia pun tak makan lah, dia nak puasa juga. Mana kalau sekadar makan minum, dia pun boleh buat. Dia pun boleh buat. Jadi puasa ni bukan sekadar tinggal makan, tak minum dan juga jima', maka lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu maksudnya apa? Tinggalkan perkara-perkara maksiat zahir lain, meninggalkan maksiat batin. Itu maksud puasa yang lebih luas. Kalaupun dia tak tinggal makan, tinggal minum, dia tinggalkan juga perkara-perkara maksiat zahir dan juga batin yang lain. Contohnya, ketika mana berpuasa, dia jaga mata, jaga pandangan mata dia, jaga lidah dia, jaga anggota zahir yang lain, yang anggota yang 7 tu yang kita dah sebutkan pada bahagian bukan anggota 7 tu akan dicerita kemudian nanti. Bahagian ketiga daripada kitab Bidayatul Hidayah ni. Dia jaga semua anggota-anggota tersebut, maka dia akan mencapai maksud puasa yang sebenar. Oleh kerana itulah puasa ni dia ada 3 tingkatan. Pertama, puasa awam. Puasa orang awam. Puasa orang awam ni apa? Dia tinggalkan makan, tinggal minum, tinggal jima'. Itu puasa orang awam. Puasa orang kebanyakan. Yang kedua, puasa orang yang qawas, orang yang khusus. Yang ni bukan sekadar dia tinggal makan, tinggal minum, tidak jima', bahkan juga dia jaga anggota dia yang zahir daripada maksiat, dan juga dia jaga anggota batinnya, hati, daripada maksiat. Itu orang yang berpuasa secara khusus. Kemudian tingkatan yang tinggi lagi adalah qawasul qawas. Puasa qawasul qawas ni puasa para nabi, puasa para wali, para aulia. Puasa mereka ni bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum, tinggal jima', tinggalkan maksiat zahir, tinggalkan maksiat batin. Bahkan hubungan mereka dengan Allah tu makin dekat, banyak ibadat. Banyak ibadat dia, ubudiyah dia tinggi dengan Allah SWT. Maka dia mendapat qawasul qawas, tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi sekali lah. Jadi kalau kita sebelum-sebelum ni kita biasa sekadar puasa awam, maka pada tahun ini kita azamlah Ramadan pada tahun ni kita nak puasa pada tingkatan yang kedua, iaitu puasa khusus, qawas.
Puasa orang-orang yang qawas, bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum, tinggal jima', bahkan tinggal maksiat yang zahir dan juga tinggal maksiat yang batin, dan kemudian berusaha untuk memperbanyakkan ibadah yang ada pada bulan Ramadan tu khususnya, ataupun pada hari puasa yang lain. Kalau bulan Ramadan, maknanya direbutlah apa-apa amalan yang ada pada bulan Ramadan tu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Nabi SAW sebut dalam hadis, berapa ramai orang yang berpuasa, Nabi kata yang mana dia tak dapat apa-apa pun daripada puasanya itu selain daripada dia lapar, dia dahaga saja. Maknanya daripada sebelum terbit fajar Shadiq itu, ataupun selepas daripada terbit fajar Shadiq, mula daripada itu dia hanya tak makan, tak minum, tak jima' saja. Yang lain-lain dia buat. Maksiat zahir dia tak jaga, maksiat batin pun dia tak jaga juga, kan? Maka sepanjang hari itu ataupun sepanjang bulan-bulan ataupun hari yang dia berpuasa tu, dia hanya sekadar apa? Sekadar tinggalkan makan, tinggalkan minum saja. Tak lebih daripada hanya lapar dan dahaga saja. Itu saja yang dia dapat. Lain-lain tu tak dapat. Puasa tapi semayang malas. Nak dapat apa? Puasa solat malas. Yang lain-lain pun malas. Puasa tu kerana dia tengok orang puasa, dia pun puasalah. Nak makan malu. Ataupun kalau makan sembunyi-sembunyi. Kan? Jadi kalau ada lagi orang Islam yang kena tangkap pasal tak puasa ni, kena malulah. Tak patutlah. Tak patut. Kalau yang lepas tu, lepaslah. Yang akan datang ni kalau boleh tak ada lagi lah yang macam tu. Malu. Kalau pun tak malu dengan orang lain, malu dengan diri sendirilah. Sebab apa? Sebab umur kita dah makin meningkat. Jadi janganlah buat lagi perangai-perangai yang macam tu. Jadi kita berhenti dulu sekadar ini untuk malam ni, dan insya-Allah nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Ini sebelum kita Ramadan lah. Nanti Ramadan dah cuti dah sebulan. Lepas tu bulan lepas Ramadan nak tunggu habis Syawal tu pula baru nak mula. Silap-silap 2 bulan cuti. Silap-silap. 2 bulan baru nak sambung pengajian. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri sendiri. Jadi kalau ada salah silap, mohon maaf, dan mudah-mudahan dapat diberikan teguran. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar, bukan sekadar kita dengar saja. Dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan sekadar itu saja, bukan sekadar nak isi masa lapang. Tapi apa yang kita belajar ni adalah perkara yang fardu ain, yang wajib setiap orang belajar. Tiap-tiap orang tahu. Kalau tak tahu berdosa. Jadi kita kena anggap ni penting lah, bukan sekadar hanya dengar saja. Mudah-mudahan kita dapat amalkan daripada apa yang kita pelajari, dan apa yang kita amalkan itu menjadi bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'ul ma'ab, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.